Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah. Antara fokus, hari ketiga persidangan DUN Sabah diisi dengan sesi pengulungan. Terus dengan laporannya. Silakan Suaran. Baik Sahih, Dewan Sabah hari ini diberitahu pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo telah melalui proses penilaian alam sekitar termasuk impaknya terhadap perubahan iklim. Turut diambil kira reka bentuk pembentungan berdasarkan garis panduan standard manual saliran mesra alam. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya memaklumkan terdapat 3 peringkat diambil kira bagi pelaksanaan projek berkenaan sewaktu makmal pengurusan nilai dibuat. Dalam makmal pengurusan nilai, keadaan semasa fasa pembinaan juga telah mengambil kira untuk meminimakan kejadian risiko banjir berlaku. Namun demikian, apa yang kita alami baru-baru ini seperti di Beaufort dan Bengawan dan juga mungkin di sebelah Telupit, Beluran adalah satu keadaan yang mana impak daripada perubahan iklim. Sementara itu, menurut pembantunya Datuk Limus Juri, pelaksanaan projek turut mengambil kira usaha mengatasi isu banjir di sepanjang jajaran projek Pen Borneo. Turut mengambil kira simulasi banjir untuk memastikan peminahan Lebuh Raya tidak menyebabkan perubahan ketara dalam aliran air dan sistem saliran sedia ada. Beliau sebagai menjawab soalan adun Bengawan Dr. Daud Yusof mengenai usaha kerajaan mengatasi masalah banjir di kawasan rendah jajaran projek Pen Borneo. Kawasan Perindustrian POIC Lahadatu mencatat kemajuan positif dengan jumlah pelaburan mencecah 2.386 bilion ringgit, lebih 1,950 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan dan menyumbang secara signifikan kepada pembangunan ekonomi di pantai timur Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Jinja berkata sehingga kini 39 syarikat tempatan dan 9 syarikat asing beroperasi di POIC Lahadatu. Kawasan silam turut mencatat pelaburan 40 juta ringgit dengan 5 kilang yang beroperasi, menyumbang lebih 300 peluang pekerjaan. Saya juga ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa POIC Lahadatu telah menerima beberapa pelaburan terkini yang signifikan seperti projek Neptune oleh TS Asia Green Infrastructure Sdn Bhd telah dilancarkan pada Februari 2025. Projek ini bernilai 9.2 bilion ringgit dan dijangka akan mewujudkan 3,500 peluang pekerjaan. 15 program pembudayaan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM akan dilaksana di Sabah tahun ini. Salah satunya ialah Karnival STEM 2025 dengan kerjasama 24 pejabat pendidikan daerah PPD. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata setiap PPD akan menerima peruntukan RM20,000. Kementeriannya dengan kerjasama UMS juga akan melaksana program Prescience 4.0 yang dirangka khusus untuk membantu pelajar kurang upaya penglihatan menguasai bidang STEM menerusi pendekatan mesra OKU. Demikian ucapan penggulungan bagi kementeriannya sempena persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Arifin memaklumkan di bawah rancangan Malaysia ke-13, kementeriannya merancang memohon peruntukan bagi membangunkan 2 lagi pusat sains baharu. Ia sebagai tambahan kepada 3 pusat sains sedia ada di Keningau, Sandakan dan Tawau. Pihak berkuasa tempatan PBT mempergiat pemantauan dan pemutihan program perumahan rakyat PPR. Ia bagi mengesan kes-kes pelanggaran syarat seperti sewa atas sewa, rumah transit dan tunggakan sewa melebihi 3 bulan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata bagi PPR Taman Murni, Majlis Perbandaran Sandakan telah membuat penguatkuasaan dan mendapati terdapat 8 unit kekosongan. Sementara di PPR Taman Batu Putih, hasil penguatkuasaan dibuat pada 2024 dan 2025 mendapati tiada kekosongan unit. Manakala di PPR Gum Gum pula terdapat 6 kekosongan unit.
Terdahulu menjawab soalan tambahan Adun Selabayan, Datuk Jaujan Sambakung, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam memberitahu siasatan akan dibuat terhadap dakwaan terdapat PPR yang disewakan atau didiami mereka yang tidak berkelayakan. 4,028 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ siap dibina bagi tempoh 2022 hingga 8 April 2025, manakala 454 unit lagi masih dalam proses pembinaan. Mengenai isu penerima rumah mesra SMJ diberikan kepada mereka yang tidak layak, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datu Jahid Jahim memberitahu pemilihan penerima adalah berdasarkan kriteria melalui terma rujukan serta garis panduan yang ditetapkan. Sekiranya terdapat mana-mana penerima yang didapati tidak menepati syarat kelayakan, siasat lanjut akan dijalankan dan tindakan sewajarnya akan diambil bagi memastikan ketelusan serta integriti. Kemudahan kesihatan di Hospital Beaufort perlu dinaik taraf. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, ini bagi memastikan kemudahan di hospital tersebut setanding dengan hospital lain di seluruh negara. Hospital Beaufort yang kini berusia 40 tahun tidak lagi mampu menampung keperluan kesihatan masyarakat setempat, terutama kekangan ruang dan peralatan khususnya katil bagi pesakit lelaki, wanita serta kanak-kanak. Berusaha sedaya upaya untuk membantu pihak hospital mendapatkan peruntukan yang sebaik mungkin untuk mempercepatkan naik taraf beberapa buah, lebih kurang 3 buah ataupun 3 bangunan yang sedang dinaik taraf dan tidak mencukupi peruntukan yang telah pun diberikan. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-40 Hospital Beaufort. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri masih terasa dengan penganjuran pelbagai majlis rumah terbuka. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan rumah terbuka yang turut dihadiri masyarakat bukan Islam ini mencerminkan keunikan, keharmonian dan perpaduan rakyat negeri ini. Program tahunan ini akan menjadi wadah untuk kita menjalin silaturahim, mahabbah, karena yang hadir bukan saja di kalangan masyarakat yang beragama Islam tetapi juga rakan-rakan kita yang lain. Inilah yang menjadi salah satu petunjuk. Beliau ditemui media dalam majlis rumah terbuka yang dihadiri lebih 10,000 pengunjung di Kampung Pimpin Membakut. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Di Tawau, sekitar 5,000 orang menghadiri Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dan keluarga. Dan Alhamdulillah, begitu ramai yang mengunjungi rumah terbuka saya daripada berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang fahaman politik. Tetapi kita bersatu hati di dalam merayakan Hari Raya Aidilfitri. Perkembangan banjir. Banjir di Keningau pulih sepenuhnya selepas satu pusat pembinaan sementara PPS yang menempatkan 76 penduduk terjejas ditutup. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, hanya di Beaufort masih menempatkan 152 orang daripada 54 keluarga di PPK Selangor. Banjir sejak Ahad lepas menjejaskan 909 orang melibatkan 265 keluarga di 4 daerah. Sementara itu, dalam infografik sama, satu PPS dibuka bagi menempatkan mangsa kebakaran di Kampung Tembiluk, Mengkabung Tuaran. Kebakaran memusnahkan 9 buah rumah dan 5 kenderaan ini menjejaskan 39 penduduk daripada 11 keluarga. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam Berita Wilayah bersama Sahi di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Soran, terima kasih.